Okay, so hari ni kita nak belajar tentang law of logarithm. Tapi sebelum kita nak belajar tentang law of logarithm, so kita tengok dulu apa fungsi logaritma. Okay, so kita tengok kalau 4 sama dengan 2 kuasa A, okay, apakah A? Apakah nilai A? So daripada kamu tengok macam ni, kamu tahu dah. So 4 datang daripada 2 kuasa 2, betul? So sama dengan 2 kuasa A. Jadi A kamu tahu sama dengan 2. Okey. Contoh lain, 81 sama dengan 3 kuasa N. Jadi 81 datang daripada 3 kuasa 4. So 3 kuasa 4 sama dengan 3 kuasa N. So 3 dengan 3 jadi 4 dengan N, kamu boleh compare jadi N sama dengan 4. So ini mudah. Okey, ini senang. Okay, so kamu tahu daripada melihat sahaja nombor-nombor kuasa 2, nombor-nombor kuasa 3, jadi kamu dapat lihat dengan jelas. Tetapi bagaimana pula dengan 3 sama dengan 2 kuasa N? Apakah nilai N? So macam mana nak buat ni? Jadi untuk menyelesaikan soalan ini, mathematician telah menggunakan logaritma. Okay, logaritma. Okay. So logaritma ni singkatannya log lah. So singkatan dia log. Okay. So logaritma daripada nilai daripada bentuk base ni, bentuk indeks, kamu boleh tukar kepada bentuk log. Okay. Dengan kamu tengok, kamu kena kenal dulu, ini saya panggil sebagai number. Okay. Angka. Okay. Number. Number. Okay. Kemudian yang ni adalah indeks. Okay. Ini kamu kena kenal. Index, ini ialah base. Okey, number, index, base. Okey, ataupun sebenarnya yang 3 ni adalah dipanggil sebagai saya lupa. Okey, kita panggil sebagai number je lah, angka je lah. So number, index and base. Okey, so boleh tukar kepada log. So log, so kena kenal log. This one is number. Okay, we can number. N-U-M-B-E-R, numbers. Okay, kemudian sini base. Okay, base and equal to index. Okay, index. Okay, so kamu kena kenal ini kedudukan dia. So kedudukan, nampak index. Okay, dia akan pergi dekat index dia akan pergi dekat sini. Manakala base dia akan di sini. Okay, tengok base di bawah tu. Kemudian dan juga dia punya numbers berada di sini. Okay, so kamu kena kenal kedudukan dia. Okay, so contoh tadi, so daripada sini, nama-nama kat sini, so kita akan dapat log, base dia ialah 2. Okay, kemudian dia punya index, dia punya numbers dia adalah 3. So equal to index. Okay, sekejap, ada orang minta nak masuk. Okay. Okay, so daripada sini kamu boleh tekan kalkulator kamu untuk mencari nilai indeks tersebut. So indeks tersebut ialah N ni lah. So ini kita tulis N lah. So N. So log 3 asas 2, log 3 base 2 equal to N. Okay, log 3 base 2 equal to N. So log 3 asas 2 sama dengan N. Jadi nak tekan kalkulator, kamu tekan on kalkulator kamu tengok ada tulis log kat situ kan. So kamu tekan kalkulator, kamu tekan log. Okay, tekan log dalam kalkulator. Okay, kemudian tekan nombor 3. Okay, sebenarnya dalam kalkulator tu log asas 10 log asas 10. Okay, kamu tekan bahagi. Okay, tekan bahagi. Kemudian kamu tekan log lagi. Log 2. Okay,
Okey, ni asas 10 ni tau. Kalau dalam kalkulator kamu dia akan automatic dia asas 10. Okey, kamu tekan log 3 bahagi dengan log 2. So kamu akan dapat jawapan dia. Jawapan bagi n. So kamu akan dapat 1.5849 1.5849. Saya ambil 3 angka berarti jadi 1.585. So ini contoh pertama. Kalau kamu masukkan balik, betul ke 2 kuasa n sama dengan 3? So maksudnya n tadi kamu sama dengan ni kan? Ni sama dengan n kan? Ni n. Okay. So n kamu sama dengan 1.585. So tekan, kalau tak percaya, tekan kalkulator 2 kuasa 1.585. So kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 3.000079. Kalau kamu gundarkan, dia akan dapat sama dengan menghampiri 3. So jawapan dia adalah 3. Betul So dapat tekan kalkulator. So ini fungsi log. Sebab kamu tak tahu bagaimana nak mencari indeks dengan nombor-nombor yang bukan nombor-nombor biasa kuasa 2, kuasa 3 atau yang lain. Okay. So ini fungsi log. So apa yang saya buat kat sini, yang warna biru ni tadi, apa yang saya buat ni? Okay, yang ni saya panggil dia tukar asas. Okay, saya menukarkan asas. Okay, saya tukar asas. Okay, itu cara nak tukar asas sebenarnya. Okay, kita tengok dulu cara tukar asas. Tukar asas. Asas. Okay, kalau kamu ada log, okay, log, sorry. Okay, so tukar asas Kalau kamu ada log dengan nombor A, number A, asas dia B, okay, kamu boleh tukar kepada asas C dengan ambil log asas A, asas C, log A asas C bahagi dengan log B asas C. Okay, so kamu tukar asas kepada asas C, yang paling asas C dengan membahagikan dia. Okay, kalau kamu bahagikan log A bahagi dengan log B, kamu akan dapat asas C, asas C. Okay, so ini yang kita buat. Kita tukar kepada asas 10. Yang ni sebab dalam kalkulator kamu hanya ada asas 10. Ini cara tukar asas. Kalau kamu ada contoh log, ni tengok tukar asas tadi, log 5 asas 2. So kamu boleh tukar kepada asas 10 dengan dia akan jadi log 5 asas 10 bahagi dengan log 2 asas 10. Ini cara. Okey. Okey, cara nak tukar asas. Okey, kalau kamu nak tukar kepada asas 3, okey, boleh. Log 5 asas 2, okey, sama dengan log 5 asas 3 tadi 3 bahagi dengan log, kita nak tukar asas 3, jadi dua-dua kena asas 3 lah. Tak boleh atas asas lain, bawah asas lain. 2 asas 3, macam tu. So kamu boleh tukar asas dengan menggunakan kaedah ini. Okey. So kaedah ini adalah kaedah untuk menukar asas. Okey. Okey. So selepas kamu tukar asas, okey, kita tengok tengok kepada hukum yang pertama. Law of logarithm. Okey. Law of logarithm yang pertama, okey, produk. So tengok di sini. Okey. Produk. Okey, produk ni hasil darab darab. Okey, so produk. Okey. Sekiranya kamu ada log A darab B, asas apa-apalah, asas 10 ke, asas 3 ke. Kalau saya ambil ni asas 10. Okey, saya ambil asas C lah. Ya Allah. Log A darab B asas C equal to log A BC plus log B BC. Okey, so itu. Yang pertama adalah product law. Okey.
Okay, so produk. So kamu ingat log A asas C. Ni tak perlu ingat pun tak apa. Tapi kalau kamu ingat itu adalah bonus lah kepada kamu. Okay, tetapi kamu kena ingat benda yang betul lah. Jangan salah pula ingat. Okay, log A tambah log B. Okay, dia akan jadi 2. Log A tambah log B. Contoh, log 5 darab 2 asas 10 sama dengan log 5 asas 10 tambah log 2 asas 10. Okey. Contoh lagi. Log contoh log 6. Log 6 sama dengan asas 10. Log 6 asas 10 sama dengan log datang 6 ni datang daripada 3 darab 2. Okey, 3 darab 2 asas 10. So sama dengan log 3 asas 10 tambah log 2 asas 10. Okey. Okey, contoh lagi. Log berapa? Log saya ambil 9. Tak nak 9. Okey. Log berapa? Log 8. Okey. Log 8 asas 10 datang daripada log 8 datang daripada 2 darab dengan 4. Ataupun kalau kamu buat pembahagian bertingkat, 8 datang daripada bagi dengan nombor-nombor perdana. Okey, bagi dengan 8 dapat bagi dengan 2 dapat 4. Bahagi lagi dengan 2, boleh bagi dengan 2 dapat lagi 2. So 2 darab 2 darab 2. Log 2 darab 2 darab 2 asas 10. Okey, so datangnya daripada boleh ditukar kepada hasil tambah 2 log. So log 2 asas 10 tambah log 2 asas 10 tambah log 2 asas 10. Jadi log 2 tambah log 2 tambah log 2 dapatlah 3 log 2 asas 10. Okey. Okey. So ini hukum yang pertama, produk. Okey. So kita tengok pula hukum yang kedua. Ini hukum yang kedua. Hukum yang kedua adalah division. Oops. Okey, division. Okey, division hasil bahagi. Okey, contoh log saya bagi dia punya yang am dulu. Log A per dengan B asas C equal to log A asas C base A minus log B base C. So ingat division dia akan jadi tolak. Okey, addition jadi produk ataupun multiplication dia akan jadi tambah, tapi division dia akan jadi tolak. Okey. So contoh, okey, log 3 per 2 asas C equal to log 3 base ambil base 10 minus log 3 base 10. Base 2. Log 2 base 10. Okay. Okay. Another example. Log 0.5 base 10 equal to 0.5 datang daripada 1 per 2 kan. 0.5 come from 1 over 2. Okay, so log 1 over 2 base 10 equal to log 1 base 10 minus log 2 base 10. Okay. Okay, example lain, log 0.7 okay, 1.7 base 10 equal to okay, log. Okay, macam mana nak buat ni? Okay,
1.7. 1.7 come from, okay, so 1.7 datang daripada 17 bahagi 10. So kamu tengok puncak apa, kalau perpuluhan kamu ukur dengan berapa titik perpuluhan. Kalau 1.31 datang daripada 131 bahagi dengan 100. Macam tu. Macam tu. Okay, so kamu tengok nombor-nombor tu. Lepas tu kamu boleh pecahkan. Okay, so datang daripada 17 divide by 10. Okay, this 10. Okay, so this equal to log 17 is 10 minus log 10 is 10. Okay, okay, so macam tu. Okay, 17 adalah nombor perdana, jadi dia tak boleh pecah dah. Okay, 10 asal 10. Okay, nanti kita tengok yang ketiga dulu. Okay, yang ni yang kedua, division. Okay, and then yang the third one is, kalau laju sangat bagi tahu okay, the third one is product. Not product. The third one is power. Okay, power law. So power. So kita tengok dia punya yang asal, log A power of B base C equal to B log A base C. Okay, this is power law. Okay, so B log A base C. So for example, sebagai contoh, log 3 kuasa 2 asal 10 sama dengan log 3 asal 10. 2 tadi bawa ke depan saja, 2. Kedua darab dengan log 3 asal 10. Okay, macam tu. Okay, another example. Log 4 base 10 equal to log 4 datang daripada 2 kuasa 2 base 10. Okay, so it is equal to 2 log 2 base 10. Okay, another example. Log 27 base 10. Okay, log 27. 27 came from, okay, 27 datang daripada mana? 7 bahagi dengan 2 tak boleh, bahagi dengan 3. So bahagi dengan 3 dapat 9. Bahagi lagi dengan 3 dapat 3. So 3 kuasa 3. So log 3 kuasa 3 asal 10. Jadi kamu tukar, bawa ke depan. So dapat 3 log 3 asal 10. Like that. Okay, so ini power law. Okay. Okay, bagaimana dengan gabungan beberapa law. Okay, kita tengok dulu. So benda yang asal yang kamu kena tahu. So log, okay, apa-apa nombor A, B equal to C. Contoh log A asas B equal to C. So kamu nombor logaritma dia tak boleh sama dengan kosong. Dia tak boleh sama dengan, so C tadi, C tak boleh sama dengan kosong. Okay, nanti kita tengok Kalau kamu ada log dengan asas A sama dengan berapa? Sama dengan 1. Bila asas dengan number dia sama, dia akan jadi sama dengan 1. Okay, asas dengan number dia pun sama, so dia akan jadi sama dengan 1. Okay. Okay. So kita tengok satu contoh soalan. Saya bagi mana? Okay, satu lagi. Okay, satu lagi yang kamu kena tahu, log 1, asas apa-apa asas sama dengan kosong. Apa-apalah. Kalau log, contoh log 3 asas 3 so sama dengan 1. Kalau log 5 asas 5 sama dengan 1. Kalau log
7 asas 7 sama dengan 1. Okey. Tapi kalau log 1 asas 100, walaupun asas 100, dia akan dapat kosong. Log 7 1 asas 7 sama dengan kosong. So apa-apa nombor nombor-nombor ni, nombor ni nak sebut apa-apa asas, kalau dia punya number dia 1, so sama dengan kosong. Log 1 asas apa pun tak kira, so sama dengan kosong. Okey. Okey, so lagi satu yang kamu perlu tahu, sekiranya kamu ada log n base 10 so equal to x, maka nilai n sama dengan antilog x. Tekan ke antilog tu, nak tekan macam mana? Tekan shift, tekan log dekat dalam kalkulator kamu. Itu adalah antilog. Ini hanya boleh guna pakai sekiranya base dia, asas dia adalah 10. Kalau asas dia bukan 10, kamu tak boleh guna antilog ni. Okey, so kamu kena tukar kepada base 10 baru boleh kamu guna antilog. Sebab antilog tu maksudnya 10 kuasa x macam tu. Okey. Mana lagi saya nak tunjuk? Sekejap ya. Okey, so kita cuba tengok soalan example 25 dalam kamu punya buku teks. So example 25 dibagi, okey, dalam buku tu dibagi. Okey, dalam buku tu dibagi log, soalan ni contoh example 25 page 140. Okey, so dibagi log 15 base 5 equal to 1.6826, and then log 4 base 5 equal to 0.8614. Okay. Okay, macam mana nak buat soalan-soalan macam ni? Okay, dalam soalan-soalan macam ni, okay, soalan A, so dia bagi A, log 60 base 5. Okay, dalam soalan-soalan macam ni, kamu kena tukarkan, okay, kamu kena perhatikan, mana tu? Okay. So, kamu kena perhatikan apa? Kamu kena perhatikan ini. Nombor-nombor yang dia bagi. Okay, nombor-nombor yang dia bagi iaitu 5, nombor-nombor numbers and base yang dia ada. Okay, 15, 5 and 4. So, kita ada 15, 5 dan 4. Okay. So, daripada nombor 60 tu tadi, okay, 60. Okay, kita buat pembahagian bertingkat. Tapi sekarang ni kita tak guna nombor-nombor perdana, kita bukan nak nombor terkecil. Excuse me. Okay, kita nak bahagikan dengan nombor-nombor yang ada dekat sini. Sama ada 15, 5 dan juga 4, itu sahaja. Okay, so kita ambil yang nombor yang sebabkan nombor-nombor kat sini, so kita ambil nombor-nombor yang paling besar, yang paling mudah yang kita nak buat. Okay, 60. Ada tak faktor dia, salah satu faktor dia 15? Ada. So 15. Ada so 15 darab dengan 4. Okay. So 60 bahagi 15 dapat 4. Okay, so kita tahu 60 datang daripada 15 darab 4. Okay, so log 60 base 5 came from, datang daripada 15 darab 4. Okay,
So, kamu boleh gunakan logaritma law tadi. Law yang mana satu nak guna? Hasil darab kan? Hasil darab. Mana hasil darab? Ni hasil darab. Log AB, this one. So this one this one. Log AB, BC, log AC plus log BC. Okay. So dia akan jadi tambahan. So 15 tambah log 4 this fine. So equal to, so hentikan log 15 asas 5 sama dengan 1.6826 tambah dengan log 4 asas 5 sama dengan 0.8614. Okay, so bila kita tambah kita akan dapat 544. Okay. Okay. Okay, so next. Okay, soalan B. Soalan B. Dia bagi log 12 asas 5. Sudah. Okey, jadi dekat sini kamu tengok nombor yang diberi adalah lebih kecil. Okey, 12 lebih kecil daripada nombor yang paling besar kat sini, 15. 15, ini 12, ini 4. Okey. So kita boleh dapat daripada 4. Okey, 12 datang daripada 4 So kita tengok 12 kita buat pembahagian bertingkat kat sebelah sini. Okey. Bahagi dengan nombor-nombor yang ada kat sini, 4, 5 dengan 15. So kita bahagi dengan 4. Bila kita bahagi dengan 4, kita dapat 3. 3. Tapi 3 ni, sekarang ni 3 tidak ada dalam senarai nombor yang ada dekat sini. Nombor yang dekat sini 15, 5, 4. Tak ada dekat sini. So 4 dengan 3 je yang ada. So apa yang kamu boleh buat? Kamu tukar dulu. So log datang daripada log 3 darab dengan 4. Okey, asas 5. So kita nak tukar macam mana nak datangkan nombor-nombor 15, 5 dengan 4 kat sini. So 15, 5 dengan 4. So yang ni nombor-nombor yang kita nak guna kena ada. Baru boleh kita transfer jadi macam tu. Okey, so kamu tengok kat sini nombor 3. 3, 4 ni tak ada masalah dah. So nombor 3 kat sini. Jadi macam mana nak 3 nak datang ke 5, 4 ataupun 15? Okey, so kamu perhatikan, ada 15 dekat sini. 15 adalah gandaan bagi 3. So kena darab dengan 5. So kamu kena darab dengan 5. Kemudian bahagi semula dengan 5. Macam tu. Okey, sebab 5 per 5 dia akan masuk kan. 5 per 5 dia akan masuk tu. Dia boleh masuk. So kamu tidak menukar soalan. So dia datang daripada darab dengan 5 per 5. Okey, so saya tulis semula log 4 tadi tak ada masalah, jangan kacau 4. So 5 darab dengan 3. Macam tu. So dia datang 5 darab 3. Darab dengan 3 dapat 15. Darab dengan 4. Okey, bahagi dengan 5. Asas 5. Macam tu. Okey. Boleh Okey. So dia datang daripada kita guna ni combine lah, combine. So dia ada darab, ada bahagi. So yang atas darab, yang bawah ni bahagi. So yang bawah tu kena tolak, yang atas ni kena tambah. So log 15 asas 5 tambah log 4 asas 5 tolak log 5 asas 5. So sama dengan apa? So log 15 asas 5 sama dengan 1.6826 tambah log 4 asas 5 sama dengan 0.8614 tolak dengan log 5 asas 5, asas sama dengan nombor, jadi sama dengan 1. Jadi tekan di kalkulator. So kamu akan dapat jawapan 1.544. Okey. Okey. Saya harap kamu faham Kalau kamu tengok contoh kat buku teks tu, dia datang 12 datang daripada 60 bahagi 5. So
So saya risau kamu tak nampak nanti bagaimana dia datang daripada 60 bagi 5 tu. Okey, so kita pergi yang seterusnya. Okey, so log 5 100. Okey. Okey, C. Contoh C log 100 asas 5. Okey. Sama juga kita buat guna pembahagian bertingkat untuk cari apakah mana datangnya 100 ni. Daripada nombor-nombor yang kita boleh bagi ialah 15, 5 dan juga 4. Ingat 15, 5 dan 4. Kenapa 15, 5 dan 4? Sebab yang dia bagi dekat sini adalah nombor 5 asas 5, kemudian nombor 4 asas 5. So 5, 4 dan juga 15 sahaja. Jangan guna nombor-nombor lain. Okey. So 100 kamu boleh bahagi dengan 4. Okey. Bahagi dengan 4. Okey. Bahagi dengan 4 kamu akan dapat 25. Okey. 25 tak boleh bagi 4. Okey. Boleh bahagi dengan 5. So bahagi 5 dapat 5. Betul So nampak dekat sini dia datang 100 datang daripada log 100 datang daripada 4 darab dengan 5 darab dengan 5 ataupun 5 kuasa 2. Okey. 4 darab 5 kuasa 2. Okey. So ni asas 5. Jadi kita tukar kepada hasil darab. So hasil darab log 4 asas 5 tambah dengan log 5 kuasa 2 asas 5. Okey. Okey. So guna power law. So guna power law untuk yang sebelah kanan ni boleh bawa ke depan. Jadi sama dengan log 4 asas 5 tambah dengan 2 log 5 asas 5. Okey. Kemudian sama dengan log 4 asas 5. So kita tengok dekat dekat apa yang dibagi. So 4 asas 5 sama dengan 0.8614. So tambah dengan 2 log 5 asas 5 sama dengan 1. Okey. So darab dengan 1. So tekan saja kalkulator, bila tambah dapatlah 2.861. Okey, ini adalah jawapan bagi yang C. Okey. So saya harap kamu faham untuk logaritma. Okey. Okey. Next, kita nak macam mana nak buat nak simplify. Kita kat sini simplify the expression using law of logarithm. Okey, macam mana kita nak simplify pula. Okey, daripada logaritma tadi kita daripada soalan logaritma, kemudian kita tukar kepada nilai-nilai dia. Okey, so kita tengok pula contoh 27. Okey, macam mana kita nak permudahkan daripada algebraic expression menggunakan law of logarithm. Okey. Okey. So, soalan dia bagi contoh example ni, saya ambil example 27. Okey, example 27. So log dia bagi log x base a plus 3 log 1 base a. Okey. So ini kamu tengok hasil tambah 2 log dengan asas yang sama. Okey, hasil tambah dia. So kamu boleh tambahkan dia, tetapi ada 3 kat depan ni. So 3 kat depan ni, ingat lagi power law, dia boleh datang daripada sana. So ingat law tadi, law yang saya tunjukkan tadi. Law dia punya hukum-hukum yang diberi. Okey, hukum-hukum yang diberi. Okey, kita ada 3 hukum tadi. Okey. Dia boleh transfer daripada kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri, sama je, boleh je, tak ada masalah. Kiri ke kanan boleh, kanan ke kiri boleh. Okey, kalau kanan ke kiri kamu nak expand. Kalau nak daripada kanan ke kiri, yang itu kamu nak simplify. Okey, ada kamu nak expand ataupun kamu nak simplify. Okey, kalau nak simplify, kalau macam ni kita nak simplify.
Jadi kita akan kecilkan dia. So 3 boleh bawa ke atas dapat saya salin balik log X asas A tambah dengan 3 boleh bawa ke atas lah. Guna power law. So kita akan dapat log Y kuasa 3 asas A. Okay. So asas dah sama. Bila asas dia sama, maka kamu boleh gabungkan hasil tambah. Hasil tambah 2 log dia akan jadi hasil darab. So log X Y kuasa 3 asas A. That. Okay. Okay, tengok contoh yang kedua. Dia bagi log 2 log X minus half log Y base A. Base A juga. Okay. So, kamu nak simplify, dia akan jadi so 2 sama juga boleh bawa ke atas. Jadi akan dapat log X power of 2 base A minus log Y power of half base A. Okay. So, equal to, so kuasa 2. Okay, ini asas yang sama. Jadi hasil tolak, jadi dia akan jadi log X power of 2 divided by Y power of half base A. Power of half boleh kita tukar kepada set N. So log X power of 2 base A divided by set Y. Okay. Okay. Next, third example. Okay, example yang ketiga. So, kita ada soalan 2 log, example ketiga, log 2 log X power of base of 3 plus log Y base 3 minus 1. So, equal to, okay. So, macam mana nak buat? Sama juga 2 datang dari power law. So, kita bawa ke atas. Log X power of 2, okay, base 3 plus Y, plus log Y base 3 minus, okay, 1. Okay, 1 datang daripada apa? Sebabkan sini base 3 kita kena datangkan daripada base 3 juga. So, log base 3. So, number dekat sini ialah 3 juga. Sebab log 3, asas 3 sama dengan 1. Macam tu. Okay, so sama dengan apa? So, kita boleh gabungkan hasil tambah, hasil tolak. So, yang tambah kita akan letak di atas hasil darab. Okay, yang tolak kita akan bahagikan. So, log X power of 2 times Y divide by 3 base 3. Okay, so kamu kena ingat bahawa X power of 2 times Y divide by 3 macam ni. Bukannya dia tidak sama dengan log. Biasa kat pelajar salah macam ni. X kuasa 2 darab dengan X kuasa 2 darab dengan Y, dia bahagi pula dengan log 3. Yang ni salah. Dia tak sama. So yang ni salah. So yang ni salah, tak betul. Okay, so yang ni yang betul. Okay, yang ni yang betul, yang ni tak betul. Okay, so kamu kena ingat. So saya tak nak kamu buat yang ni. Yang ni salah. Okay. Okay, saya rasa that's all for today. Okay, any question? Sir, kalau dia punya base tu lain-lain? Okay, kalau base lain-lain, okay, kita tengok situasi base lain-lain. Okay, saya bagi soalan contoh. Saya bagi log base lain. Okay.
Okey, saya bagi soalan contoh log 3 asas 2 tambah dengan log 8. Ni 2. Okey. Sama dengan apa? Okey. So sekarang ni base dia berbeza. Jadi apa yang kamu kena buat? Kamu kena samakan base dia dulu. Okey, macam mana nak tukar 8 kepada 2? So macam yang saya ajar tadi, kita boleh tukar base. So log 3 asas 2 nak tukar base tadi macam mana? Okey, kita akan dapat tambah dengan log 2. Okey, asas 2. Kita nak tukar kepada asas 2. Kenapa tukar asas 2? Sebab nak bagi sama. Okey, sama ada kita pilih 8 atau pilih 2. Okey, saya pilih 2 lah. Okey, log 2 asas 2 bahagi dengan log 8 asas 2. Macam tu. Okey. So, kita permudahkan. So, log 3 asas 2 tambah dengan log 2 asas 2. Okey, sama dengan 1. Okey, betul 1. Okey, bahagi dengan log 8 asas 2. Okey, log 8 asas 2. 8 datang daripada 2. 4. Okey, 2. Okey, datang daripada 2 kuasa 3 asas 2. Okey, betul Okey, so sama dengan log 3 asas 2 tambah dengan 1 per power log 3 bawa ke depan. So 3 log 2 asas 2. So log 2 asas 2 sama dengan 1. Jadi kamu akan dapat log 3 asas 2 tambah dengan 1 per 3. Log 2 asas 2 sama dengan 1. So tinggal yang tu. So ini adalah yang paling mudah lah. Okey. Boleh Faris? Boleh, sir. Thank you, sir.